Boleh tak kita boleh share sama-sama pengalaman in terms of ciri-ciri macam mana yang boleh kita sebagai orang Islam itu untuk menarik orang-orang daripada India dan juga China untuk memeluk Islam. Maknanya kalau boleh kita share pengalaman. Yang kedua, boleh tak cuba jelaskan apa itu kaitan gejala sosial hari ini dengan bertambahnya kemurtadan orang-orang Islam? Apa kaitan? Terakhir, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad bin Cik Abdul Rahman dari Kampung Kaum Padak ingin mengemukakan satu soalan, iaitu sejauh manakah benarnya apa yang selalu kita dengar bila seseorang itu memeluk agama, contohnya agama Kristian, mereka ini diberi dengan pelbagai kemudahan yang mana sebelum itu mereka ini tidak pernah diberi kemudahan-kemudahan sebagaimana yang diperkatakan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Saya senaraikan di sini ada 13-12 soalan yang terkumpul dengan masa yang lagi terhad. Sekian lagi lemahlah pengurusi nak memberi ruang untuk dapat menjawab segala persoalan yang ditimbulkan. Namun saya fikir ahli panel kita mempunyai keupayaan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan, dan saya kira mana soalan yang tidak begitu relevan dengan dialog kita pada hari ini, kita tidak akan sentuh, insya-Allah. Saya barangkali permulaan ini saya terus persilakan kepada saudara Tuan Haji Ayub. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih atas soalan-soalan. Saya terus ke soalan tentang holy water. Holy water itu mazhab Roman Catholic. Mazhab Roman Catholic bila dia buat holy water, dia bawa air dari pipe. Dulu tidak ada mineral water. Saya pernah buat holy water setiap tahun sekali pada hari Holy Thursday, satu hari sebelum Good Friday, Maundy Thursday, nama dia Maundy Thursday. Kami kutip air dalam satu tempayan, pasu besar. Sebelum itu pasu akan dibersih dan masuk air dari pipe, dan 2 titik minyak zaitun akan dimasuk dengan sedikit garam. Selepas itu 1 jam padri akan doa semoga sesiapa yang minum air holy water itu, apa-apa penyakit ataupun apa-apa yang mereka minta sebelum minum air itu, Tuhan akan beri kepada mereka. So holy water is something only for the Christian. Saya tidak paham kenapa orang-orang budak-budak Islam meminum holy water. Mereka dipaksa, mereka betul-betul haus, tidak ada air lain? Saya tidak paham. Tapi yang saya tahu, yang diberi oleh kawan-kawan mereka di universiti itu bukan holy water. Walaupun mereka kata holy water, itu pil hayalan campur dengan air. Sebab mereka mau bawa budak-budak kawan-kawan Islam itu ke Singapura supaya daftar di MCA, Muslim Christian Association, supaya dapat wang ringgit 3,000. Itu air bukan holy water, walaupun mereka kata holy water. Itu dari segi mazhab Roman Catholic. Dan kami di mazhab Roman Catholic tidak disuruh beri holy water kepada sesiapa yang belum masuk agama Kristian. Tidak boleh diberi kepada sesiapa. Itu holy water untuk orang-orang Kristian sahaja. Tidak ada seorang padri pun yang boleh izin
holy water dari Roman Catholic Church diberi kepada orang bukan Kristian, sebab mereka anggap orang yang bukan Kristian itu sebagai orang kafir. Tidak boleh. So, okay. Nombor 2, tentang kursus-kursus untuk saudara kita. Kami selalu jalankan kursus-kursus di Sarawak. Tetapi yang datang, semua yang baik-baik saja datang. Setiap tahun muka sama saja. Orang yang tidak pandai belajar solat, tidak ikut ajaran-ajaran, susah mau bawa dia ke kursus-kursus. Sebab itu saya fikir sudah masuk Islam, kita sendiri pun bekerja sama. Itu tanggungjawab mau cari ilmu itu bukan saja kerja ustaz-ustaz ataupun orang pihak Jabatan Agama Islam sahaja. Setiap orang yang sudah memeluk agama Islam dan setiap orang Islam mesti mau cari ilmu. Kalau tidak ada di negeri sini, hingga ke negeri Cina boleh cari ilmu. Lagi satu soalan tentang John 3:16. Kalau orang yang selalu tengok dalam TV WWF, World Wrestling Federation, itu satu cara dakwah juga. Walaupun mereka itu tidak macam orang-orang yang selalu pergi gereja, mereka dibayar oleh gereja supaya promosikan Bible John 3:16. Apa arti John 3:16? Kalau kita buka New Testament, dalam Bible ada Old Testament, New Testament. New Testament John 3:16, sana kita boleh baca dalam bahasa Inggeris, for God so loved the world that he sent his only begotten son to save the world. Dalam arti kata, Tuhan hantar Nabi Isa sebagai anak dia. Surah Taubah kalau kita baca ada lagi sekali disebut Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala sebut yang paling sedih bila orang panggil dia Tuhan itu ada anak. Tuhan itu begitu tinggi, dia tidak perlu bini, dia tidak perlu istri, dia tidak perlu anak macam kita manusia. Itu satu kehinaan kalau orang kata Tuhan itu ada son. Sini dia kata supaya orang-orang Islam yang baca itu hafal, satu hari nanti dia pun keluar dari Islam. Itu tujuan mereka. Tapi banyak budak-budak remaja-remaja tidak tahu, selalu tengok John 3:16, Steve Austin, tidak faham. Tapi ini cara mereka buat promosikan Bible. Tentang Soldier of Christ dari segi mazhab Roman Catholic, kita lebih kurang dalam 12 ataupun 13 tahun kami di-confirm oleh bishop, dan bila di-confirm kami jadi mata dan telinga untuk padri. Contoh di Bukit Mertajam, padri itu ada 2, tapi banyak tugas dia. So kami jadi mata dan telinga padri-padri sebagai tentera Kristus. Kami pergi ke hospital, ambil nama berapa orang di dalam hospital orang Kristian ataupun mazhab Roman Catholic. Apa mereka perlu? Kalau mereka itu tidak ada keluarga, perlu yang penting, kami tulis nama, ward, katil, nombor katil, beri kepada padri, dan padri akan bawa apa-apa yang kami senaraikan. Itu dari kebajikan yang dimainkan oleh gereja. Mereka perlu banyak tentera-tentera ataupun pengikut-pengikut yang jadi telinga dan mata untuk padri-padri. Dan lagi satu, kami juga pergi ke rumah-rumah Sri Kenangan, rumah-rumah warga-warga tua. Kalau jumpa orang-orang Kristian di sana yang tidak cukup
perlu apa-apa, kami tulis nama dan beri kepada padri. Itu dari satu. Dan juga kami tolong jual